Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Syamim Ashraf bin Hazuddin dan pada hari ini saya akan menerangkan tentang tajuk etika bagi kumpulan kami iaitu kumpulan 3. Tajuknya berbunyi pengaruh ICT ke atas kesepakatan nasional di Malaysia. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 10 orang ahli iaitu Daniel, Takif, Haziq, Najihah, Ali Adham, Raja, Shu, Akil dan diri saya sendiri iaitu Syamil Ashraf. Berbalik kepada topik kita, pertama sekali saya akan menerangkan tentang objektif bagi tajuk kami iaitu memahami ICT sebagai penggerak kesepakatan nasional di Malaysia ini. Ini menunjukkan bahawa betapa pentingnya ICT terhadap manusia yang mampu memberi impak yang sangat besar kepada kita, iaitu mewujudkan satu kesepakatan nasional dalam kalangan rakyat di seluruh Malaysia bagi mewujudkan sebuah negara yang berkembang maju. Seterusnya, objektif yang kedua adalah untuk memahami hubungan manusia dan ICT. Betapa pentingnya ICT terhadap manusia pada zaman kini adalah seperti isi dengan kuku, di mana ICT dan manusia ini tidak boleh dipisahkan. Ini kerana segala proses kerja yang dijalankan di dunia ini adalah berasaskan ICT. Akhir sekali, objektif yang ketiga adalah untuk memahami isu semasa yang disebabkan oleh teknologi maklumat dalam era 2023 ini. Kita sentiasa dikhabarkan dengan berita yang bercampur bau daripada pelbagai negara, sama ada berita gembira maupun sedih. Jadi, bagi mendapatkan kesahihan tentang berita tersebut, ICT lah yang menjadi jalan penyelesaian untuk masalah ini. Seterusnya, kita akan beralih kepada bahagian pengenalan. Pertama sekali, ICT merupakan teknologi yang diperlukan untuk pemprosesan data. Jadi, tanpa adanya ICT, kita tidak dapat memproses data yang wujud di dalam gadget kita seperti laptop, handphone, TV dan sebagainya. Malah, teknologi-teknologi tersebut tidak akan berguna tanpa adanya ICT. Selain itu, ICT ini juga berkaitan segala aspek dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. Sama seperti tadi, ICT juga amat penting dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat bagi memastikan maklumat itu dapat sampai ke destinasinya dan diproses dengan baik. Akhir sekali, ICT ini juga tidak terhad kepada internet dan komputer sahaja, malahan terhadap teknologi-teknologi yang lain yang wujud di muka bumi ini. Ini menunjukkan betapa luasnya penggunaan ICT dalam dunia ini, dalam dunia teknologi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang hubungan manusia dan teknologi. Jadi, terdapat 4 jenis hubungan antara manusia menurut Don Ihde yang mana merupakan ahli filosofi teknologi Amerika. Pertama sekali adalah hubungan penjelmaan. Hubungan penjelmaan ini menyatakan bahawa teknologi digabungkan bersama manusia supaya manusia dapat berhubungan dengan dunia realiti melalui teknologi tersebut dan teknologi tersebut seolah-olah menjadi lutsina. Yang kedua adalah hubungan hermeneutik. Hubungan hermeneutik ini dalam konteks komunikasi adalah mengertikan hermeneutika sebagai suatu proses penciptaan makna bersama di dalam suatu alur perbincangan. Hermeneutika sebenarnya bertujuan untuk menerangkan atau menterjemahkan suatu pesan kebudayaan asing atau kebudayaan yang terakulturasi ke dalam budaya lokal. Seterusnya adalah hubungan keperubahan. Hubungan keperubahan adalah teknologi yang dapat membuat seseorang itu melihat dan menganggapi maklumat tersebut sebagai sesuatu yang bukan dirinya. Ini dapat disimpulkan sebagai maklumat itu dapat dilihat dengan mata kasar tetapi ianya adalah tidak nyata. Dan akhir sekali adalah hubungan latar belakang. Dan akhir sekali, seterusnya terdapat beberapa etika dan peradaban dalam penggunaan ICT kerana pada zaman kini pelbagai etika peradaban ICT boleh kita temui dalam internet. Namun, apa yang penting ialah bagaimana kita menterjemah ICT sebagai penghayatan dalam kehidupan.
Peraturan pertama ialah kita mesti ingat komunikasi sesama manusia. Kita hendaklah menjaga cara kita berkomunikasi dengan orang walaupun secara maya sekalipun, kerana kita ingin menjaga keharmonian dalam penggunaan ICT walaupun secara maya. Peraturan kedua, kita hendaklah ikuti piawai kelakuan online seperti yang anda ikuti dalam kehidupan sebenar. Ini bermaksud anda sebagai seorang pengguna ICT mestilah menjaga tingkah laku seperti anda seakan-akan berada dalam kehidupan sebenar dan tidak meremehkan pengguna-pengguna ICT yang lain. Peraturan ketiga, ketahui di mana anda berada di dunia cyber kerana amatlah berbahaya jika kita main masuk je dalam sesetengah website kerana tidak semua website ini diiktiraf oleh kerajaan dan kita mestilah sentiasa berwaspada ketika berada di dunia cyber kerana pada zaman kini terlalu banyak scammer yang akan cuba untuk mengambil kesempatan ke atas kita sekiranya kita lalai walau sedetik. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Syam atas pembentangan sebentar tadi. Nama saya Nur Aniswada binti Jasri. Jadi antara isu semasa yang akan saya bahaskan pada hari ini adalah berkaitan dengan buli cyber. Seperti mana yang kita tahu, buli cyber adalah perlakuan agresif yang berlaku seiring dengan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi elektronik seperti texting, perbualan dalam talian dan juga menerusi media sosial. Cara buli cyber berlaku antaranya pembuli menghantar mesej yang mengganggu dan mengancam masa, menyebarkan email, video, gambar kepada orang lain ataupun memulakan individu tertentu daripada sesebuah kumpulan di internet dengan sengaja. Antara cara untuk mengatasi masalah cyberbullying ni, yang pertama adalah jangan kongsi butiran peribadi kita di laman sosial. Seterusnya, mengabaikan komen atau cacian yang dilemparkan. Ketiga, membuat laporan. Keempat, simpan segala bukti yang berkaitan dengan pembuli cyber supaya mudah untuk membuat tindakan undang-undang. Seterusnya, kumpulan sasaran isu cyberbullying ini yang pertama adalah masyarakat Malaysia. Yang kedua adalah generasi belia. Seperti mana kita tahu, Kementerian Dalam Negeri Datuk Abdul Halim Abdul Rahman ada mengatakan bahawa kes jenayah cyber di seluruh negara meningkat kepada lebih 20,000 kes pada setiap tahun. Seterusnya, generasi belia. Generasi muda adalah antara golongan yang paling awal didedahkan dengan penggunaan ICT. Walaupun kita tahu tak ada cara yang mudah untuk menghalang generasi muda daripada dibuli cyber, terdapat perkara yang boleh kita lakukan bersama-sama untuk mengurangkan kemungkinan mereka menjadi sasaran. Ini termasuklah melaksanakan langkah-langkah keselamatan serta mengadakan perbualan berterusan tentang buli cyber. Antara yang kita boleh bincangkan, apakah itu buli cyber, risiko yang berkaitan dengan mengalaminya dan bagaimana ia boleh meningkat. Penting untuk kita bercakap dengan generasi belia tentang cara menggunakan media sosial dengan selamat dan bertanggungjawab serta perkara yang harus mereka lakukan jika mereka dibuli. Ingat, teknologi dan internet bukanlah isunya. Orang yang menggunakannya untuk membahayakan orang lain adalah masalah sebenar. Cuba elakkan daripada mengambil teknologi atau menghadkan kepada alatan dalam talian. Melakukannya akan memberi manfaat kepada kita dan generasi akan datang. Sekian, terima kasih.